Sebelah kanan tak ada. Sila, fokus sana. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya nak menyentuh P6. Pertama sekali berkaitan dengan 1500 pengubahsuaian dan menaik taraf Parlimen Malaysia. Walaupun di sini hanya macam token RM10 saja, tetapi ini satu peruntukan yang bakal dibuat kepada pengubahsuaian Parlimen yang ada. Saya nak berbalik kepada penggunaan Dewan Serbaguna nanti yang akan dijadikan sebagai Parlimen sementara dan juga Dewan Negara untuk persidangan Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Pagi tadi pihak Menteri Kerja Raya telah memberikan beberapa penjelasan, tetapi persoalannya sekarang ini ialah saya kira bahawa ini merupakan menjadi tanggungjawab Parlimen. Saya tidak pasti sama ada Tan Sri telah pun dirunding, dirujuk terlebih dahulu dalam hal-hal yang berkaitan dengan soal Parlimen ini untuk membuat pengubahsuaian. Sebab saya bangkit bahawa saya masih tidak berpuas hati dengan kenyataan yang dibuat oleh Menteri Kerja Raya tadi, bahawa saya mengatakan bahawa kenapa perlu untuk membuat pengubahsuaian itu di Dewan Serbaguna itu dalam bentuk runding terus dan diberikan kepada syarikat TRC Corporation yang juga terlibat dalam pembinaan Sepangga Bay, tempat kapal selam, dan dia juga merupakan kontraktor untuk pembinaan rumah anugerah Istana Anugerah Mahligai Anugerah Kerajaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Bekas Perdana Menteri, daripada kepala batas yang berharga 11 juta di persiaran Mahamiru yang saya cek tadi pergi, boleh katakan dah siap. Sudah siap 11 juta, seronok jadi Perdana Menteri, pension Perdana Menteri ni, dapat rumah, dapat tanah, pegawai kerajaan kena buat loan pinjaman, itu pun berapa, ini 11 juta rumah, 11 juta kerajaan tolong buat bagi, jadi seronok jadi Perdana Menteri, pension, dapat rumah, dapat tanah. Persoalan ini kan telah ditimbulkan tadi dan Menteri telah pun jawab. Ya, ada beberapa persoalan lagi yang saya rasa perlu diperjelaskan oleh Menteri yang bertanggungjawab terhadap soal Parlimen ini. Sebab itu saya katakan bahawa bila diberikan kepada syarikat TRC Corporation ini, saya kira bahawa bila diberikan secara runding terus, walaupun disebut tadi bahawa TRC Corporation ini kontraktor yang mendapat anugerah terbaik dalam JKR, saya nak sebut bahawa bukan TRC satu-satunya syarikat yang dapat anugerah terbaik. Ramai syarikat-syarikat yang dapat anugerah terbaik. Kenapa pilihan kepada TRC Corporation? Ini isu dia. Sebab itu saya bimbang bahawa takut nanti Parlimen langsung tidak dirunding, speaker langsung tidak dirunding. Sebab saya kata bahawa benda ini harus dibuat ada satu perundingan dengan pihak Parlimen, khususnya pihak speaker, untuk memastikan bahawa sebarang pembinaan yang akan kita buat ini ialah pembinaan yang betul-betul dapat memberikan jaminan keselesaan dan kebaikan kepada kita bersama. Sebab kita tidak mahu bahawa di sini kita berbincang persoalan-persoalan, kita dengar pembentangan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan soal open tender, tetapi bila datang dalam peringkat pelaksanaan, khususnya yang berkaitan dengan Parlimen, tiba-tiba kita buat secara cincang. Walaupun disebut tadi bahawa dia merujuk kepada AP 55, AP Arahan Perbendaharaan 55. Di tangan saya ni ada AP 55. Dia AP 55 ini memang disebut berkaitan dengan soal syarikat perbelanjaan darurat untuk projek-projek darurat. AP 55 Tan Sri Pengerusi menyebut, dalam suatu keadaan yang luar biasa, jika ternyata bagi kepentingan perkhidmatan awam bahawa perbelanjaan patut dilakukan dengan segera sedangkan tiada peruntukan bagi perbelanjaan tersebut dan masa tidak mengizinkan bagi mendapat kebenaran mengikut cara biasa, seseorang pegawai boleh atas tanggungjawabnya sendiri melakukan perbelanjaan itu, tetapi ia hendaklah dengan serta-merta memberitahu Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau Pegawai Keuangan Negeri melalui pegawai-pegawai, dan hendaklah dengan segera menyampaikan kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau Pegawai Keuangan Negeri suatu laporan bertulis menghuraikan sebab-sebab yang mendorongnya menyimpang daripada cara yang biasa dalam tiap-tiap hal seumpama ini.
Jadi ini bagi saya bahawa sepatutnya di parlimen yang mulia ini, pihak kerajaan harus memberitahu kepada kita bahawa apakah penjelasan secara bertulis ini, apa yang menyebabkan kita menyimpang daripada amalan biasa. Sebab paling tidak bagi saya bahawa kalau tidak pun open tender, tetapi sekurang-kurangnya selective tender, dipanggil semua. Kalau dikatakan bahawa kita nak pilih yang terbaik, kontraktor yang terbaik, tiap-tiap tahun JKR memberikan anugerah kepada syarikat-syarikat kontraktor yang terbaik. Kalau dah 10 kontraktor, sepatutnya boleh panggil 10 kontraktor untuk buat selective tender. Itu akan lebih melihat kepada soal harga yang lebih kompetitif untuk menjimat perbelanjaan wang negara kita. Jadi yang ketiga saya nak tanya, apa alasannya yang dikatakan alasan bertulis, yang katakan menyebabkan dia terpaksa menyimpang daripada amalan biasa? Sebab bagi saya kita tidak ada darurat apa-apa. Sebab soal penyeliaan ataupun penelitian daripada pihak JKR ni sejak daripada tahun sudah lagi, cadangan-cadangan yang telah dikemukakan pada pihak kerajaan tentang cadangan-cadangan yang baru. Jadi sepatutnya kita tidak ada masalah darurat, masalah yang perlu disegerakan. Bukan bangunan itu runtuh yang menyebabkan kita nak guna segera. Dia masih ada, kita masih boleh guna di sini. Jadi kenapa diperlukan penyegeraan menggunakan peruntukan AP 55 Arahan Perbandaran 55 yang berkaitan dengan persoalan perbelanjaan darurat. Ini yang saya kira bahawa suatu yang perlu diperjelaskan. Dan saya nak sebut sekali lagi, Tan Sri Pengerusi, bahawa TRC Corporation bukan satu-satunya syarikat kontraktor yang mendapat anugerah JKR. Jadi banyak lagi syarikat-syarikat kontraktor yang telah pun mendapat anugerah JKR. Jadi yang penting yang perlu saya tahu di sini, apakah pihak parlimen khususnya Tan Sri telah pun dirujuk dalam hal ini. Yang keduanya ialah berkaitan dengan tambahan dan pengubahsuaian Seri Perdana. Pengubahan Seri Perdana, tempat kediaman Yang Berhormat Perdana Menteri. Tambahan dan pengubahsuaian ini merupakan tambahan dan pengubahsuaian yang ini bajet tambahan yang kedua, kalau tak silap saya, yang baru lain yang kedua. Seolah-olahnya akan ada lah selepas itu satu yang ketiga untuk perbelanjaan bagi pengubahsuaian dan tambahan kepada Seri Perdana. Dalam bajet 2011 telah diperuntukkan 65 juta untuk pembaikan dan tambahan pengubahsuaian Seri Perdana, 65 juta. Saya telah berbahas di sini di peringkat jawatan kuasa dalam bajet tahun 2011, dan saya minta satu pendetilan tentang perbelanjaan yang nak digunakan oleh pihak kerajaan untuk mengubah suai Seri Perdana, 65 juta. Sedangkan rumah itu baru kita buat dalam tahun 2007 kalau tak silap, 2004 dengan harga 24 juta siap. Kemudian ada tambahan selepas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir keluar, Pelabatan nak masuk, ambil lagi 6 juta untuk pembaikan. Sekarang kita minta 65 juta. 65 juta dalam bajet tahun 2011. Ini bajet tambahan pun ada token 10 ringgit, seolah-olah ada bajet tambahan selepas ini untuk satu pengubahsuaian dan kembali. Jadi saya minta bahawa perincian 65 juta nak baiki rumah, nak buat bangunan tambahan, nak baiki kat mana? Dulu zaman Kepala Batas masuk, dia bagi tahu, dia kata bilik air rosak, tandas rosak, air condition dengan tandas rosak. Walaupun rumah tu hanya diduduki oleh Tun Dr. Mahathir dengan isteri dan juga anak-anak dia, jadi tak tahu rosak, tandas rosak, jamban rosak, teruk lah. Tapi yang ni apa rosak dia? Yang kata kita nak ubah suai dan juga pembaikan. Nak ubah suai, nak buat di mana? Apa keperluan untuk ubah suai sehingga sampai pada peringkat 65 juta? Adakah kita nak buat untuk menarik pengunjung-pengunjung yang lebih ramai untuk melihat rumah Seri Perdana, untuk kita nak berbangga inilah dia rumah Perdana Menteri? Saya katakan bahawa ini merupakan perbelanjaan yang sangat besar. Akhir sekali, Tan Sri Pengerusi, saya ingin menyentuh tentang soal SPRM. SPRM, apa yang telah disebut oleh Sungai Petani, oleh Sungai Petani dalam pendedahan dia berkaitan dengan video lucah, video lucah yang merupakan satu fitnah yang sangat dahsyat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, bagi saya kepada Ketua Pembangkang dan juga Ahli Parlimen Permatang Pauh yang sedang digantung, dahlah digantung dengan fitnah yang cukup dahsyat.
malah ada bloggers daripada UMNO sendiri menafikan bahawa gambar dalam video tersebut adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka menafikan, dan ramai wartawan-wartawan yang saya jumpa pun mereka mengatakan bahawa itu bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi isu yang pentingnya yang dibangkit oleh Sungai Petani bahawa beliau ditawarkan dengan bayaran 50 juta ringgit kalau menyeberang daripada atas isu ini, menyeberang daripada keadilan kepada UMNO, dan boleh membawa rakan-rakan daripada Parti Keadilan untuk dibayar jumlah 50 juta ringgit. Saya katakan bahawa ini satu bentuk unsur rasuah yang cukup memalukan. Sudahlah fitnah kemudian guna ini untuk membeli ahli-ahli politik dalam negara kita. Jadi bagi saya Tan Sri mengurusi bahawa keadaan politik Malaysia ni cukup dah cukup parah, jijik, sehingga menjadikan Malaysia ni sebagai politik Malaysia ni sebagai politik pelacur. UMNO dah jadi sarang pelacuran. UMNO dah cari sarang pelacuran, maknanya politik jalang. Politik jalang. Membawa satu budaya politik jalang, menggunakan wanita bukan untuk meningkat martabat wanita dalam negara kita, tetapi mengguna wanita untuk menjatuh maruah orang lain. Keluar dan buat laporan polis. Buat laporan dah. Itu dah dia buat apa? Dah buat laporan polis. Buat laporan. Ini pun satu mangkuk hayun juga Tan Sri. Tak, buatlah laporan. Buat laporan lah kalau ada tuduh apa. Laporan polis dah buat, dah berlambak dah laporan polis, baru dah bangkit terus minta laporan polis. Saya nak katakan bahawa kita sepatutnya mengangkat martabat wanita, bukan mengguna wanita, membiarkan wanita dalam pencarian pelacuran mereka. Ini saya katakan bahawa Barisan Nasional sudah sampai pada peringkat menjadikan parti mereka sebagai sarang pelacuran. Apakah UMNO nak jadi bapa ayam? Saya katakan bahawa ini satu yang memalukan apabila sampai kepada peringkat untuk menawar 50 juta kepada Sungai Petani. Pokok senar, itu tuduhan Syabas Sungai Petani. Kalau berani tapi saya katakan bahawa sepatutnya SPRM tak payah tunggu orang buat report dah buat, tapi sepatutnya tak payah tunggu orang buat report. Memang ada dalam clause tentang tanggungjawab SPRM, bila ada mengisyaki sesuatu dia boleh buat siasatan. Ini yang balik pulau. Saya terima kasih sebab tadi dia nak tanya soalan laporan polis. Dia ada kesalahan-kesalahan melibatkan kepentingan awam yang polis boleh terus pergi tangkap. Kes dia ni perhimpunan haram, semua laporan polis oleh pegawai polis. Pengadu semua komplainan pegawai polis. Kita dah buat dah banyak dah. Ini hari ni kenapa kena tunggu? Ini rasuah melibatkan dana kerajaan. Tak perlu tunggu. Saya Lenggong kena belajar ni, kena bagi tutorial. Tak apa. Nanti saya tuan kelas bagi yang Muhammad balik pulau bagi tutorial kat dia, insya-Allah. Jadi saya mohon penjelasan daripada SPRM apa tindakan mereka terhadap isu-isu yang sebenarnya rupa untuk membersihkan maruah nama baik Malaysia. Ini nama baik Malaysia maknanya kita sudah dilihat maknanya satu budaya politik yang sangat memalukan. Sedangkan kita bercakap soal negara maju, sepatutnya politik kita ialah politik yang berasaskan kepada pengetahuan, bukan politik yang berasaskan kepada budaya fitnah. Ini bagaimana kita nak maju? Kita nak maju dengan fitnah, menggunakan perempuan jalang untuk nak survival politik, tidak. Menggunakan perempuan jalang untuk survival politik. Ini satu benda yang sangat memalukan. Sekian, terima kasih.